Assalamualaikum, selamat kembali ke my channel. Okey, apa khabar sahabat-sahabat semua? Okey, hari ni kita ada program. Ada kuliah duha bersama dengan Ustaz Jeffrey Okey. Tapi sebelum tu kita kena prepare apa yang betul, okey? Sahabat semua jangan lupa like dan subscribe. Okey guys. Salah surau. Betul? Biar kat surau ni Taman Serada. Ni, sampai sini dulu. Itu dia dah silap baca tak punya. Syak dah buka dah dia kata. Oh, salah di sana dulu. Dah makan tak rezeki ustaz lagi kan. Okay, kita bersama ngajinan dulu. Preparation. Kita tengah buat sarapan pagi lah. Okay. Hajinan akan buat air biasa, tarik dengan preparation untuk air. Air apa ini? Sirap air apa? Sirap air. Sirap Bandung ke. Okay, sirap Bandung kok. Ni sarapan pagi hari ni. Untuk antara yang bertugas hari ni. Okay. Tak tahu kedai kat mana. Apa menu ini? Tahu apa lemak. Lemak. Oh, boleh. Cuba je rasa dulu sedap ke tak. Saya dah makan bantai dah kereta air tadi. Lemak aku tu gantung tu. Anak sekerja ni. Okey, kita baru kuih juga. Ini kita tarik power. Biasa Jinan buat kalau Jinan tak ada, buat saya wake up. Ni kita buat untuk sarapan pagi tu. Okey, ceramah perdana Cinta Rasulullah bersama Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Okey, kita ada buat untuk ustaz lah. Aku ada jabatan betul agak hari ni. Tahu dapat hadiah menarik ke. Okey, kita ada juga hadiah untuk jabatan bertuah. Ada bertuah ya? Apa benda dalam ni? Macam-macam. Oh, macam-macam Macam-macam. Okey. Okey, antara peserta lelaki ada. Okey. Okey, kita sekarang tengah menunggu ustaz lah sekarang. Okey, ni kaunter pendaftaran kita. Ada jabatan bertuah juga. Stand with Palestine. Yes. Okey. Okey, ni antara peserta sedang menunggu lah. Okey, kita ada peserta adik-adik. Okey, peserta dah mula sampai ni. Baik, banyak dapat. Okey bang, assalamualaikum. Daftar lepas tu sama bagi sikit. Ada lagi boleh selemak. Dah sampai. Okey, start dah sampai. Follow ni.
Selamat datang kepada jemaah yang baru sampai. Selamat datang kepada jemaah yang baru sampai. Bila daftar di meja pendaftaran, insyaAllah. Okay, start dah sampai. Sekejap lagi majlis akan dimulakan. Ya. Mas, bagi pengusi depan. Tak apa. Jadi pakai sebat dulu ya. Bagi dia semak dulu. Saya nak pakai. Start tak pakai? Tak, tunggu. Oh. Pengusi kami. Oh, pengusi. Oh, mudanya pengusi. Muda handsome. Banyak diuntung kepada depan. Ada. Kamu ke depan, masa dalam yang 9. Saya bawa masuk. Anak-anak yang berada dalam dewan yang berdua boleh duduk ke depan sekali. Duduk depan. Terima kasih lagi. Okey, kita ramai ya. Okey, gambar kau tak masuk. Okey, dah. Okey. Nanti jangan lupa tengok. Kau dah masuk tadi kan? Bagilah tu. Dan siapa tak kenal Ustaz Jafri Abu Bakar, sekarang berada di taman kita, berada di surau kita, surau Wajib Kami Seluruh. Selamat datang Ustaz, saya ucapkan terima kasih. Dan juga untuk tidak mau masa, saya serahkan kepada Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه وسلم. Yang saya hormati pengacara majlis, yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya Dr. Zulkifli. Kami satu duduk dalam grup WhatsApp, tapi tak berjumpa muncul lagi. Alhamdulillah, saya Muhammad.
mengurusi surau Al-Muhajirin, seluruh ahli kuasa surau, pegawai-pegawai surau, para asatidzah, tuan guru, adik ulama, anak-anak, sebenarnya tuan-tuan, perempuan sedang hadir dengan hadirat yang berkasihan. Alhamdulillah. Pertamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT yang dipaksakan naik dalam taufik dari Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini. Lepas tak beritahu tengok ada view. Kalau saya tahu saya pakai view pun juga saya semua gitu. Jadi kadang-kadang ada tempat dia beritahu, dia tengok Ustaz tengok kami pakai tengok kami pakai jubah, tengok. Hari itu sekali saya dapat seri poster kuliah. Temanya tema baju kebangsaan Melayu. Saya siap pinjam baju Melayu mak tua dia. Pakai dengan samping apa dengan songkok, sampai-sampai saya tengok mereka semua pakai jubah putih. Rupanya dah sikit dalam kitab. Kita semua. Alhamdulillah tuan-tuan, tajuk pagi ini tajuk sangat istimewa sebenarnya. Tajuk Salat Samad. Laukana bainana al-hadi paling kuat mempertahankan Nabi SAW. Betul ke? Kalau Rasulullah ada dengan saya lah jadi orang yang paling cinta kat Nabi SAW. Betul ke? Kena tahu lah, waktu Nabi SAW ada dekat Makkah, Nabi ni segak kan? Kita tanya oleh soalan tak jawab. Segak lah, sangat segak. Kita ni kalau kita cinta kat orang, kita suka kat seseorang dan dia bersebab, dia bukan sebenarnya jumpa tulis fall in love. Nampak sekali itu tu jatuh cinta. Kalau orang first time waktu jatuh cinta pun mesti bersebab. Paling tidak sebab dia cantik. Saya tak tahu orang yang macam lagi. Ya tak? Saya sebab orang suka kat seorang, paling tidak basic nombor satu sekali ialah dia sesuai pada pandangan mata dia. Tak tu cantik, ada orang dia tak suka. Cantik sangat, susah saya ambil yang tengah-tengah itu cita rasa saya. Cita dia, bagi dia, orang yang tak buat cantik, dia cantik. Sebab tu dia kata apa, kalau cantik ini dia subjektif. Saya pilih maksud dia sesuai dengan dia. Ada orang suka kulit gelap, ada orang suka kulit putih, ada orang suka tinggi, ada orang suka rendah. Isteri dia tinggi tu dia selalu pandang rendah pada saya. Oleh sebab saya rendah, ada orang tinggi tu suka masing-masing dia subjektif dia ikut pada. Tetapi Nabi, siapa saja yang tengok dia akan suka dia. Sebab Nabi ini cantik pada setiap pandangan mata manusia. Sebab tu Allah jadikan Nabi SAW laisa bil qawil, laisa bil qawil, laisa bil qasd, tinggi, tak perlu rendah sangat, tak perlu gemuk, tak perlu kurus. Nabi ini dia pertengahan, dia mutawasit. Dalam saya semua, bila pertengahan ni disesuai dengan semua. Kata ulama, Nabi Yusuf itu cantik. Cantik Nabi Yusuf ni. Nabi kita lagi cantik pada Nabi Yusuf. Punya cantik Nabi Yusuf ni sampai orang tengok Nabi Yusuf ni boleh terpotong jari. Pernah tak jumpa satu manusia yang kita takjub dengan kecantikan dia sampai kita buat benda yang kita tak sedar? Ambil pisau potong jari dia sampai luka ni sebab tengok cantiknya wajah orang. Dan benda tu betul-betul jadi pada Nabi Yusuf AS. Allah tidak lepas. Tapi subhanallah, macam tu punya cantik Nabi Yusuf, Nabi kita lagi cantik Nabi Yusuf. Kita tak pernah tengok. Ia adalah kalau macam ni punya cantik, kita tengok, kita boleh suka. Mesti suka.
Nabi ni, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi kulit dia putih kemerah-merah, putih merah. Kalau Nabi SAW jalan dekat panas, memang nampak kalau Nabi SAW akan blushing, merah, merah sini, merah, merah. Itu Nabi SAW. Tak payah tuan-tuan pakai toner, pakai moisturizer, banyak pakai blusher, traffic light ni. Ada ingat semua. Tak payah. Nabi naturally putih merah. Ni sebenarnya yang kena duduk kat depan yang mama ni. Jadi ni pun nak dengar ni Yang tak dengar tu belakang-belakang. Macam ni pergi kat depan. Dia pun main kat depan. Budak-budak. Kalau orang tua-tua main, saya bagi semua orang muda. Budak-budak tak faham. Budak boleh sepak, tapi dia mengganggu sikit lah. Tak semua. Bila kita tengok Nabi SAW, pasti kita akan jatuh cinta kat Nabi SAW. Tapi ada tak orang di kota Makkah dan kota Madinah yang benci kat Nabi SAW? Ada. Jadi persoalan dia, kita ni confident sangat tak kalau kita ada depan Nabi, kita termasuk daripada kalangan orang yang mencinta. Faham? Betul-betul bayang tak waktu dulu di kota Madinah? Di kota Madinah, saya semua. Waktu Nabi perang Khandaq ataupun perang Ahzab, saya ada semua. Ada 1,000 tentera Islam. Kalau saya maksud sorry, dan nak pergi perang Uhud, ada 1,000 tentera Islam yang nak pergi berperang dengan tentera-tentera musyrik. Bila sampai dekat nak perang, pagi itu nak pergi perang lepas daripada subuh, ada 300 orang daripada 1,000 yang nak tadi. Siapa 300 ni? Orang munafik. Ni Nabi dah ni. Ni Nabi ke depan dia ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni tak termasuk orang-orang yang geng Yahudi, geng Sallallahu Muhammad, geng-geng orang-orang kafir, orang yang tak beriman tadi. Ini tak masuk ni. Ini geng-geng yang dah mengaku Islam ni dan duduk dalam Islam ni, yang mengucapkan kalimah syahadah ni. Dia bagi golongan-golongan munafik. Ketua dia siapa? Ketua dia nama Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Itu saya nama Allah bin Ubay. Nanti dekat akhirat dia pegang bendera munafik. Munafik ni dia dua aja. Satu, dia panggil munafik akidah. Munafik akidah ni, dia hati dia tak Islam, tapi zahir dia macam orang Islam. Jadi semayang, buat ibadat, semayang belakang Nabi, tapi hati dia tak Islam. Ini munafik akidah. Yang ni yang ramai bersama Nabi SAW. Lah ni dia tak panggil munafik akidah. Tak ramai orang yang nama dia munafik akidah ni. Dia banyak munafik pada amal perbuatan. Ayatun munafiqul salat. Tanda-tanda orang munafik ni ada 3, kata Nabi SAW. Idza hadatha kadzaba, bila cakap bohong, mencuri orang munafik. Saya semangat. Asyik cakap dia bohong. Ini kenal tak dengan Cik Yam? Kenal. Macam mana? Ada dengan Cik Yam ni? Tak ada. Dia bagi contoh pun lagi kenal kat dia. Ada? Waktu tak balik, tak balik. Cik Pah ada Cik Pah? Ada juga tak ada? Susan? Susan tak kenal masa kita cerita orang Islam. Kenal tak dengan Puan saya? Cik, tak tahu lah. Kenal dia tu
cakap 10, 12 tak boleh pakai. Dia punya tu 10 cakap 12 tak boleh pakai. Oh, tu punya dahsyat. Jadi subhanallah tentang saudara Muhammad. Yang pertama ciri orang munafik ni apa tuan? Idza hadatha kadzaba. Bila dia bercakap dia berbohong. Yang kedua, saudara Muhammad, ciri orang munafik pada amal ni ialah idza tumina khana. Bila dia diberikan amanah dia khianat. Dan apa ni Zazman nak bagi dia ni patut janji kalau tu Zazman kemudian tak buat. Yang ketiga, kalau dia berjanji dia mungkir janji dia. Lepas tu kita ni jangan bagi ada ciri-ciri orang-orang munafik ni kat kita. Ada orang tak berbayar Sayyid Muhammad, dia tak ada duit nak bayar, tapi Sayyid Muhammad kalau tak ada duit nak bayar, dia bagi tahu kat orang yang kita janji. Kata saya minta maaf, saya bukan sembunyi buka muka telefon, orang telefon tak angkat. Dia bagi orang janji, tapi mungkin janji dia kecil orang munafik. Tapi yang ada pada zaman Nabi SAW tu, dia munafik-munafik akidah ni. Dia benci kat Nabi ni SAW sampai nak dibunuh Nabi SAW. Tapi dia sama tu macam orang Islam ni. Saya kadang-kadang saya terfikirlah dengan perangai kita yang macam ni. Kalau duduk pada zaman Nabi, agak-agak boleh tak kita terpengaruh dengan dakwah orang munafik yang benci Nabi SAW. Yang kedua, kita suka kat seorang pasal apa? Pasal akhlak dia, panggil dia yang baik. Dan Nabi SAW memang sungguh pandai baik. Kata Allah SWT, Allah Muhammad diutuskan Nabi SAW ni apa? Jadi apa? Dia panggil makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Kalau orang yang diamanahkan untuk menyempurnakan akhlak, maksudnya tuan, akhlak dia paling sempurna dah. Apa dia boleh sempurnakan akhlak? Bahkan ulama kata apa? Nabi SAW punya akhlak itu duduk di above, duduk melangkaui daripada susunan akhlak yang sempurna. Akhlak sempurna, akhlak Nabi itu di atas dia. Itu akhlak Nabi SAW. Punya baik ada orang lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Tapi ada orang benci Nabi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Allah sebut dalam surah Taubah. Ini dia panggil halangan-halangan mencintai Nabi SAW. Halangan-halangan mencintai Nabi SAW. Dan halangan ni dia akan sampai ke hari kiamat. Kita nak cinta Nabi ni. Itu yang mai hari ni buat majlis Maulid Rasul SAW. Kita buat majlis Maulid ni sampai habis bulan Rabiul Awal pun sambung Maulid lagi. Boleh tak sambung Maulid tu buat bulan Rabiul Awal? Boleh. Kita sambut Maulid Nabi bukan sebab tahun ataupun hari ataupun bulan kelahiran Nabi. Kita sambut kelahiran Nabi itu sebab Nabi dilahirkan untuk kita. Faham tak faham? Anak kita sambut tahun tu, sambut hari tu. Pasal apa? Kenang hari itu hari dia dilahirkan. Kenang hari dilahirkan berbeza. Kenang dan gembira dengan kelahiran. Dia faham tak faham? Kalau kita gembira dengan kelahiran, bukan tunggu hari itu, setiap hari itu kita gembira. Allah sebut dalam surah Yunus, Allah kata apa? Salam Nabi Muhammad. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah sebut dalam Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan kurniaan Allah. Ulama sebut
Antaranya Imam Al-Alusi rahimahullah ta'ala memetik perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata radhiyallahu anhu, dia kata bi fadlillah, kurniaan Allah itu bermaksud ilmu. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya itu bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillah laqad kana arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah diutuskan Nabi SAW itu sebagai rahmat bagi setiap anak. Jadi subhanallah sesuatu maka dengan rahmat, dengan bifadlillah maksud ilmu, dengan rahmat Allah, dengan maksud Nabi SAW, fa bidzalika, maka dengan itu sama fayafrahu, bergembiralah kan. Jadi kita ni tuan-tuan daripada bangun tidur tadi, siapa semayang tahajud tadi 2 rakaat sebelum subuh, cuba tak nanya. Siapa yang tak tadi, cuba tak nanya. Yang kedua tak kat saya. Saya faham, tawadhu, yang cerita orang. Nombor 1, bangun tahajud 2 rakaat sebelum yang subuh tadi semua. Khairun minat dunia wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada. Ini berapa hebat ni? Semayang subuh boleh tadi kita ada. Yang ketiga, semayang subuh berjemaah pula. Nabi SAW kata, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Siapa semayang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia mulai subuh malam. Sampai sedekah pula bagi kita sini. Sedekah dia subhanallah tuan-tuan. 2 malaikat pula main. Satu malaikat kata, ya Allah, engkau gantikan, engkau gandakan dengan ganda lebih baik ini kepada orang yang sedekah ni. Nabi Muhammad 700 kali ganda pula Allah bagi. Pagi-pagi pula, Allahumma barik li ummati fi duburiha, ya Allah, engkau berkatilah pada umatku pada waktu pagi dia, tanpa berkaitan dengan sedekah. Lepas tu start pula main pula dekat sungai ni. Buat apa? Pagi ni ada majlis ilmu pula. Setiap langkah fi kulli khutwatin, pada setiap langkah kama kataballahu bi hasanat, ditulis baginya 1 pahala, diampun baginya 1 dosa, diangkat baginya 1 darjat. Masuk pula, sampai pula niat pula masuk masjid dan sebagainya. Berapa banyak amalan yang kita dapat pada pagi ni, ganjaran pahala yang begitu banyak. Tak boleh pasal apa? Pasal kita orang Islam. Kalau tuan-tuan tak mengucap kalimat syahadah, tuan-tuan belanjalah, sedekahlah, walaupun 1 juta ringgit, 1 juta pun 1 sen pun Allah nak. Buat pilah baik segala pegang pun Allah tak pandang walau 1 pun. Tapi kita ni mengumpul 11 pagi, agaknya dah berapa kontainer dah, berapa alam dah kelebihan-kelebihan kita dapat dari segi pahala. Faham kan? Tak pasal apa? Pasal kita ni ada satu nama, kalimatul thayyibah, nama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Tak ada macam mana kita dapat yang dengan jalan hidayah daripada Allah. Daripada mana kita dapat hidayah? Daripada rahmat yang Allah limpah. Daripada mana mai rahmat tu? Rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam, dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW. Patut tak kita kira? Tu faham ke tak faham ni? Pasal apa yang berku sangat begini? Saya tengok nasi lemak tu sampai habis mau makan ada. Kau nak tinggal kat saya tak tinggal. Dia macam putih je kat sini, tahu tak? Tahu ada tengok. Terus lagi dah kita makan. Sudah sampai sebuah punya banyak nikmat kita dapat sebab Allah hantarkan kita nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenang hidup kita tuan. Kita hidup tenang tak? Tak pasal apa hidup tenang. Tenang hidup kita pasal kita selalu duduk dengan malaikat. Antara benda yang bawa tenang dalam hidup kita ni tuan-tuan, satu dia ialah sebab malaikat suka duduk dengan kita. So, kenapa suka malaikat suka duduk dengan kita? Pasal kita orang beringat. Tetapi buruk. Bagi dia duduk lah. Nak main sini duduk lah. Tadi nak masuk dia duduk lah. Ambil dia duduk, malaikat duduk dengan kita. Kita jadi tenang.
Bila malaikat doa kat kita, malaikat akan buat dua benda. Malaikat akan doa kat kita, dan doa malaikat akan dua doa. Yang pertama, Moses Muhammad, Allahumma ghfir lahu, ya Allah kau ampunkanlah dosa dia. Orang perempuan, Allahumma ghfir laha, ya Allah kau ampun dosa dia. Yang kedua, dia kata sekalian, Moses Muhammad, malaikat doa kata warhamha, warhamhu, solat Muhammad, engkau rahmatilah dia, engkau rahmatilah dia, engkau kasihlah, sayanglah dekat dia, wahai Allah. Itu malaikat doa. Malaikat doa kita tenang rasa. Tahu pasal apa kita dapat tenang? Pasal malaikat doa. Pasal apa malaikat doa kita? Pasal kita buat amalan-amalan yang mudah malaikat doa kita. Pasal apa kita buat amalan tersebut? Pasal kita orang semua nikmat, keindahan, kebaikan takkan dapat kalau Nabi SAW tak. Maka syukur pada Allah, kita ni Allah jadikan kita daripada kalangan orang beriman dan hidayah sampai ke kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Allahumma salli Muhammad. Maka patutlah, patut kita gembira, patut kita seronok. Nabi SAW sambut kelahiran dia setiap minggu. Setiap minggu sambut kelahiran dia. Siapa kat sini ni, saya nak tanya, yang nak tiru cara Nabi sambut hari kelahiran dia? Cuba kat ni. Nak tiru Nabi, Nabi sambut kita sambut birthday, letak kek, cucuk lilin. Kalau umur dia 32 tahun, kalau umur dia setahun, cucuk sebatang lilin tak? Macam ni. Lepas pergi kawan-kawan kubur ni, kubur pikun, tak ada malam. Tak boleh buat research sikit lah. Tu pikun tu main mana, amalan rumah mana. Buat research sikit. Lepas tu, apa hajat, wish. Hajat dia. Tiup ini tu ajaran sama. Agama mana tu main? Kita kan suka tiup je. Happy birthday to you, makan ubi kayu, hidup dalam kelam, mimpi jumpa hantu. Okey, kita buat bahasa Islam sikit. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Bismillah Praja, Allah selamatkan kamu. Kira ada doa sikit. Islam kan dia. Upacara potong kek, upacara tiup lilin, pakai ikut atas kepala, tiup trompet, itu ajaran sah. Kita tiup. Lepas ada research. Tengok. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam kelompok kaum tersebut. Saya semua. Dan ada Nabi tunjuk cara Nabi macam mana Nabi sambut birthday dia. Bukan setahun sekali, setiap minggu. Siapa nak tahu cuba kat dengan. Dan juga Pak Wang yang lalu dia tak tahu juga tak apa. Tahu Nabi SAW buat puasa sambut birthday dia. Nabi puasa. Nabi SAW para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ada pada puasa hari Isnin? Sebab Nabi SAW puasa hari Isnin. Kata Nabi SAW, fihi walidu, pada hari tersebut aku dilahirkan. Rupanya Nabi sambut birthday dia dengan puasa setiap hari Isnin. Terus kawan yang tadi angkat tangan, boleh tangan berjalan. Pakai taklah terusan. Kita kalau lahir hari Selasa tak payahlah puasa hari Selasa. Kita disunatkan puasa hari Isnin sebab Nabi puasa hari Isnin. Allah. Disambut birthday je lah. Angkat tangan doa lah tuan-tuan. Buat kenduri, ta'am, buat lah. Kita kau orang Melayu suka bagi makan. Bagus tuan-tuan, memang Nabi SAW tanya,
Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun, orang Islam lagu mana yang paling baik sekali dalam dunia ni, yang semua ada yang nama dia orang Islam ni, orang Islam yang mana yang paling baik sekali di antara yang terbaik? Kata Nabi SAW, afshus salam, orang Islam yang suka bagi salam ke orang. Ni ada orang Islam baik, dia suka bagi salam ke orang lain. Jumpa, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan Nabi kata akhir zaman orang dah tak suka bagi salam pada orang. Dia hanya akan bagi salam pada orang yang dia kenal. Kita lagi kenal lagi tak bisa. Apa tu? Jom kita tarik weh. Baik. Kenal bagi salam, tak kenal bagi salam. Ciri orang Islam terbaik. Nombor 2, ciri orang Islam paling baik ialah ta'am, suka bagi makan orang. Nabi tak sebut suka bagi makan orang, ni orang kaya dah, orang miskin. Nabi tak sebut bagi makan kepada fakir miskin. Dah, Nabi sebut ta'am dengan maksud sangat luas. Bagi orang kaya makan, bagi orang miskin makan. Dia kongsi rezeki daripada orang. Ini orang baik. Dan inilah amalan orang Melayu. Dulu orang Melayu macam mana dia padang. Kita ni asal kampung, tuan dah sebut kat sini yang lahir-lahir. Kita ada satu tanya, tuan ada pasal ni, yang lahir-lahir dulu ikan bangi lah. Tuk bandar baru bangi lah. Tuan lahir bandar baru bangi pun tak ada lagi. Tu asal mana tuan. Saya semaman cakap tengok IC kod dia pula. IC kod dia cakap, Ustaz, ya Ustaz baru sampai dia. Sampai ni dari Perniasan mana? Saya kod dia Ustaz di rumah dia. Cakap dalam masa kod dia pun tak boleh apa. Jangan kita lari mana nombor sesuatu kan. Kita ingat dekat kampung, mana ada batak. Lihat tak? Jiran sebelah-sebelah rumah ni macam datuk, macam nenek kita, walaupun tak ada hubungan kekeluargaan. Ni adik-adik lah, tak. Tapi jiran. Tapi kalau meninggal ke, kalau fluri ke, kalau anak dia nak sambung universiti ke, kalau dia nak pergi haji ke, kita budak menangis-nangis. Pasal apa? Anak jiran nak pergi universiti pun kita menangis. Pasal kosong apa semua. Tahu tak? Pasal apa perasaan kasih tu, dia main dengan barokah. Orang tidak hidup dengan orang yang lain. Dia dalam hati dia ada kasih. Satu, seorang yang berkahwin dengan seorang yang lain dia tak pernah kenal. Dia kena ada apa dalam hati dia? Dia kena ada kasih. Apa boleh hidup sekali? Kalau tak ada kasih, tak boleh hidup sekali. Benci hidup sekali tak? Boleh tak? Kalau tengok drama Kapten pun tak boleh hidup. Tengok muka benci, tengok akhirnya dia boleh bercerai bila dah tak ada kasih. Macam mana nak bagi ada kasih ni? Kasih ni dia mai daripada berkat. Sebab tu doa yang tidak dipanjat kepada orang yang berkahwin, barakallah ulakuma wa baraka alaikum. Jadi boringan. Barakallah ulakuma. Semoga Allah memberkati kedua kamu. Barik alaikum wa jama'a bainakum bil khair. Doa berkat, dengan berkat dengan kasih. Apa boleh dia hidup bersama? Kita dekat kampung yang kasih pasal apa? Pasal ada limpahan berkat. Macam mana dengan dia mai limpahan berkat tu? Ada satu amalan orang kampung dulu yang sekarang kita dah tinggal, namanya ita'am, suka bagi makan. Cici dulu ingat mak petang-petang mak buat sendiri. Kuih-kuih mana ada beli kat kedai? Mana ada jual kuih kat